Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bilisani Musa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musanniful muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin, amma ba'd. Hormati Tuan Imam Tuan Bilal Rusi dan Tuan Kuasa Masjid Firdaus, Tuan Haji, Puan Hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang barakah ini dapatlah sama-sama menyambung muzakarah kita dari kitab yang bernama Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Iaitulah kitab membicarakan tentang sebab-sebab turunnya ayat daripada suratul Baqarah ayat 256. Mudah-mudahan sama-sama dapat memperbaiki bacaan kita dan juga memahami sedikit sebanyak isi kandungannya untuk kita beramal dengannya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tiada paksaan dalam agama, yakni Islam, kerana sesungguhnya telah nyatalah kebenaran, yakni Islam itu, dari kesesatan, yakni kufur. Oleh itu, siapa yang tidak percayakan, yakni mengingkari taghut, perbuatan yang melampaui batas, dan ia pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan, yakni agama yang teguh. Lam fisamalah, tidak akan putus selama-lamanya. Wallahu wasi'un alim, dan dia ini Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillah, semua ini bolehkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya urusan untuk kita ini memeluk agama Islam, beramal dengan isi kandungannya, dan juga menghayati segala amalan tersebut sebenarnya bukanlah suatu paksaan, tapi ianya merupakan suatu pilihan yang telah pun Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di kalangan hamba-hamba yang mahu beriman, maka mereka akan beriman dan dibekalkan dalam petunjuk, iaitu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingkar, tetap dalam keadaan keingkarannya itu. Maka kalau dilihat di sini sebab ayat ini diturunkan, ada dua riwayat yang dinyatakan oleh guru kita ini tentang sebab turunnya ayat Al-Baqarah 256 ini. Yang pertama, bahawasanya sebelum kedatangan Islam ada seorang wanita yang selalu kematian anak, sehingga dia bernazar dan berjanji kepada dirinya, kalaulah anak yang lahir itu hidup, maka anak itu akan dijadikan seorang Yahudi. Kerana pada pengetahuannya itu, Yahudi itu adalah merupakan agama ataupun suatu ikutan yang baik daripada ajaran Nabi Musa AS. Padahal ia telah diselewengkan oleh para
pemimpin ataupun pendeta pada masa itu, yang mana apabila orang-orang Yahudi tadi telah pun menentang nabi-nabi mereka, bahkan berusaha untuk membunuh nabi mereka. Pasal menentang itulah sebenarnya satu kesilapan yang besar dan kesesatan yang sangat nyata. Kan tapi setelah kedatangan Islam, kaum Yahudi Bani Nadir dari usir dari Madinah kerana pengkhianatan yang dilakukan dalam peperangan Khandaq. Dan anak perempuan itu bersama dengan anak-anak kaum Ansar yang lain bersama-sama dalam satu tempat tinggal. Sehingga kan berkata kaum Ansar, jangan biarkan anak-anak kita bersama mereka, nanti terpengaruh pula anak kita dengan si Yahudi itu atau anak perempuan Yahudi itu. Maka sebab itu turunlah ayat ini sebagai teguran kepada orang Islam, daripada kaum Ansar itu, bahawasanya tiada paksaan dalam beragama, iainilah untuk Islam. Kerana apa? Ad-din itu memang namanya khusus bagi Islam. Sebab itu disebut alif lam tu ialah alif lam ma'rifah, iaitulah agama atau mencari hidup. Dalam kaedah bahasa Arab, bila mana adanya alif lam ma'rifah itu memang khusus. Dia tak sebut fi dinin, pada agama, tapi pada itu agama, itulah dia Islam. Ini adalah merupakan sebab yang pertama turunnya ayat sebagai teguran bahawasanya tidak ada larangan untuk bergaul dengan anak-anak orang bukan Islam. Nyata kita pada hari ini pun kenyataannya kita kena lihat bahawasanya anak kita kalau di sekolah ataupun di tempat kerja dan sebagainya, memang tak boleh pisah daripada bercampur dengan anak-anak orang yang bukan Islam. Bahkan Islam tidak pula menyuruh orang Islam itu atau anak mereka menjauhi orang yang bukan Islam, kerana yang demikian itu terhentilah peluang untuk berdakwah kepada mereka. Tapi jika terus bergaul dengan mempamerkan akhlak yang baik, tentunya akan menjadikan orang-orang yang bukan Islam itu terasa akan perbezaan yang dapat dilihat daripada akhlak anak-anak orang Islam. Bagaimana lembutnya berbahasa, taat kepada ibu bapa, tidak meninggi suara dan sebagainya. Bahkan patuh pada arahan atau disiplin tempat kerja melalui yang dinamakan lisanul hal, iaitu dakwah berdakwah secara perbuatan. Maka dengan demikian, kalau terus dia diasingkan, menjadikan tak ada peluang langsung lah. Jadi sebab itulah kita pun tahu bahawa dalam awal-awal Islam itu banyak atau beramai di kalangan orang yang asalnya bukan Islam terpengaruh ataupun jatuh hati kepada Islam kerana akhlak orang Islam. Umpama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam satu peperangan hampir saja memancung musuh Islam tadi, ketika mana telah pun dijatuhkan. Baru itu dia nak pancung saja, ludah muka dia. Terus terhenti, dia menghentikan buatan tadi, tak jadi memancung, tak dibunuhnya si Yahudi itu. Maka hairan Yahudi, tadi wahai tentera muslimin, tadi you nak bunuh aku, tapi sekarang ni bila aku ludah muka kamu, tak jadi. Kalau kita dapat macam itu, lagi zas memang tak kesican kan. Tapi sebaliknya, akhlak yang baik tadi. Apa jawab Sayyidina Ali? Dia kata, adapun pada pertama kali aku nak pun membunuh kamu itu adalah kerana kamu menentang agama Allah, menentang Islam. Dan bila kamu ludah muka aku bimbang aku bunuh kamu kerana aku geram kat kamu. Jadi tidak ada hal yang sedemikian. Melakukan sesuatu pastinya kerana Allah semata-mata, bukan kerana urusan peribadi, ya. Dengan demikian terlihat akhlak anak-anak orang Islam itu sebenarnya sepatutnya bila bercampur gaul dengan anak orang bukan Islam, ia menjadi suatu sebab ataupun alat untuk dia itu menarik kepada kehidupan Islam yang sangat menganjurkan kedamaian dan juga kesejahteraan, berbaik-baik dan tolong-menolong antara sesama dalam satu
kehidupan bermasyarakat walaupun bukan Islam. Bahkan Islam menekankan ada hak jiran yang kalau itu bukan Islam sekalipun, maka tetap adanya hak jiran, tapi tidak kena pada hak sebagai sama-sama Islam lah. Hak jiran mesti dijaga. Bahkan Nabi menyebut tentang hak jiran ini sekalipun pada yang jiran itu bukan Islam. Apa kata Nabi dengan satu lafaz sangat tegas walaupun lembut? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman siapa yang tidak aman jirannya daripada perbuatannya. Nabi tidak sebut dia jiran Islam kan? Maka orang berjiran itu bukan Islam, kalau dia menyebabkan keresahan pada jiran tadi, maka tidak sempurna iman. Wallahi itu Nabi bersumpah dengan 3 kali, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Demikianlah kehidupan bermasyarakat itu sangat indah kalau diamalkan dengan cara hidup yang baik, terutamanya beliau menuruti cara hidup Islam yang menganjurkan pertolongan, menganjurkan kebaikan dan tolong menolong sesama jiran ataupun dalam satu masyarakat setempat itu. Sebab yang kedua kepada turunnya ayat ini iaitulah kisah bagaimana Husain, seorang sahabat yang bernama Husain daripada golongan Ansar, iaitu daripada suku yakni Bani Salim bin Auf. Dia mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani. Agama Nasrani ini yang asalnya ialah sebenarnya mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. So, Nasrani ini mana yang menolong, dia pembantu setia Nabi Isa. Dia tidak ada ketika itu ajaran taslis ataupun menigakan Trinity, itu tak ada, belum lagi. Isa tidak dianggap sebagai Tuhan, tak sebagai Rasul. Bahkan mereka beramal dengan ajaran Nabi Isa itu. Tidak pula mensyirikkan Allah Ta'ala dengan mengatakan Isa Tuhan atau Tuhan. Tidak. Ini yang kemudian yang Kristian yang berlakunya ada konsep yang Trinity, ketigaan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu barulah menyeleweng. Tapi Nasrani yang asal, maka daripada 12 orang mengikut Nabi Isa AS. Maka ada di kerana adanya dalam kebanyakan kitab-kitab Bible itu ada menyebutkan tentang kelahiran Nabi yang terakhir, namanya Muhammad. Daripada situ, maka kalau yang faham akan isi kandungan Injil tersebut, dia akan beriman. Jadi si Husain tadi ni anaknya 2 orang tu, dua-duanya beragama Nasrani, ini tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad, tidak melafazkan syahadah. Lalu dia bertanya kepada, ya Rasulullah, bolehkah saya paksa kedua-dua anak ini supaya masuk Islam? Kerana mereka itu tidak taat kepadaku dan tetap dengan agama Nasrani. Maka Nabi menjawab akan pertanyaan Husain tadi itu dengan ayat ini, iaitulah la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Di situ kita lihat dengan jelas bahawasanya kita hanya boleh mengajak kepada kebaikan, bukan memaksa orang membuat kebaikan. Dalam hadis yang lain Nabi dah menyebut, nahnu du'at la qudha, kita ni pendakwah bukan penghukum. Kau tak sembahyang neraka kau, senang hati je kan. Rasulullah juga tidak berbuat demikian. Jadi bahkan dalam kita tahu dalam peristiwa di mana Nabi berdakwah bersama dengan anak angkat baginda Zaid bin Harisah, maka Nabi dibaling batu oleh anak kecil yang diupah 2 orang Quraisy Mekah. Diupah. Jadi sehinggalah bercucuran darah di tumit baginda Rasulullah SAW. Sehingga kan kata Anas kepada Zaid, mengatakan bahawasanya aku dengar bunyi kocakan air di sandal ataupun tumit kasut Rasulullah. Usagakan air, rupanya darah Nabi sampai kelecak-kelecuk berbunyi. Dan seandainya darah Nabi itu tumpah ke bumi, pasti akan dimusnahkan penduduk Taif. Sampai malaikat yang menjaga 2 gunung yang bernama Akhsyabain, Malik Akhsyabain, malaikat penjaga 2 gunung, iaitu Jabal Abi Qubais dan Jabal Quwait ni, tengah-tengah tu adalah Taif.
menawar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah aku binasakan kaum ini? Itulah pun menzalimimu ataupun menyakitimu. Nabi Muhammad jawab dengan jawaban yang ringkas tapi tegas. Wahai malaikat penjaga gunung, aku tidak mengharapkan anak-anak ini akan menerima seruanku, akan tetapi aku mengharapkan anak-anak yang lahir daripada sulbi mereka nanti akan mengikut seruanku. Begitu jauh sekali wawasan dakwah Rasulullah. Budak tu kecil lagi, maknanya Nabi mengharapkan anak daripada kanak-kanak itu nanti puluhan tahun kan, demikian. Kemudian Nabi mendoakan semikian, dan lalu Nabi mengatakan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, ampunkanlah kaum ini, berilah hidayah kepada kaum ini, semuanya mereka tidak mengetahui. Akan apa? Akan seruan tadi sebenarnya mengajak mereka kepada kebaikan dan beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tahu mesti mereka nak ikut. Dengan demikian gambaran kepada kita bahawasanya Islam itu menganjurkan kebaikan dan keamanan, dan kita sebagai yang mengajak orang kepada kebaikan hanyalah doa pendakwah, penyeru, bukan penghukum. Dua riwayat tadi telah berjelas kepada kita bahawasanya tidak boleh memaksa seorang dalam agama. Kan tapi alasan yang lebih penting ialah sekiranya seorang telah pun beriman, maka dia tak boleh kata, Ustaz, mana boleh paksa dalam agama. Tidak. Ini berlaku pada seorang lelaki yang dia itu seorang mudminul khamar, iaitulah penagih arak. Dia bertanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau aku ikut agamamu, boleh ke aku minum arak? Boleh, kata Nabi. Dengar jawapan Rasulullah, boleh. Kalau begitu aku beriman lah, aku ikut. Aku lafazkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lepas tu mana telah pun dia Islam, dia telah melafazkan syahadat, maka dia telah pun masuk Islam. Wahai Muhammad, dia tak panggil lagi Rasulullah, wahai Muhammad, sekarang aku nak balik lah. Nanti ada masa yang akan datang, aku akan datang untuk bertemu dengan kamu, nak belajar tentang agama. Sekarang nak pergi balik, nak pergi apa? Nak pergi minum arak. Kata Rasulullah, lahu iqabun, baginya, yang bagi peminum arak itu ada iqab, yang ini ada balasan. Tadi kata boleh, memang boleh, tapi ada balasannya. Apa balasannya? 40 rotan kena sebat. 40 rotan iaitulah hukum hudud bagi syurbil khamar, peminum arak. Sebab 40 rotan bagi peminum arak. Kata lelaki tadi, kalau itu tak jadilah. Tak jadi apa? Tak jadi masuk Islam. Tak jadi masuk Islam. Kalau kamu tak jadi masuk Islam, maknanya kamu nak keluar dari Islam, hukumnya kena pancung. Tengok bagaimana bijaknya dakwah Rasulullah. Orang kata gini boleh. Boleh. Lepas tu nyatakanlah hukumnya. Jadi kita dalam dakwah ini sebut yang paling simple, yang mudah difaham. Bukan Nabi menipu. Tadi kata boleh minum arak, memang boleh minum, tapi kena hukum lah. Kan? Bukan Nabi kata tak boleh. Boleh minum atas pilihan sendiri. Sekarang ni kamu dah ada pilihan. Kalau kamu terus nak minum juga 40 rotan, kalau nak keluar daripada Islam, pancung. Mana dah kekal sebagai Islam. Taib, pengajaran daripada ayat ini ada dua, iaitu yang pertama sekali, ada tiga pengajaran. Yang pertama, tiada paksaan bagi yang belum beriman untuk memeluk Islam. Tetapi bila telah memeluk Islam, maka ia wajib mengikuti semua suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Seperti yang digambarkan oleh para ulama, bagaimana bebas yang kita boleh bagi seorang mukmin itu ialah seperti seekor kambing yang diikat pada lehernya itu, dan talinya itu diikat pada satu pokok ataupun satu tiang. Maka kebebasan si kambing tadi itu hanyalah sekadar panjang tali yang ikat kat lehernya itu. Itulah ibarat kata tadi, seorang yang mukmin dia bebas juga membuat apa saja selagi dalam lingkungan yang batasan yang dimenangkan oleh syariat Islam. Dia boleh bergerak, tapi dalam itulah inna rahmatullah wasi'atun, sungguh rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Banyak lagi benda-benda yang baik. Kenapa nak pilih yang tak baik juga kan? Demikian memang sajalah tu.
Jadi kerana apa? Tiada paksaan sebut bagi yang belum beriman. Kalau dah beriman, wajib dia mentaati semua suruhan, meninggalkan segala larangan. Yang nanti akan membuahkan sifat takwanya kepada Allah Ta'ala. Takwa itu ialah buat yang wajib dan sunat, tinggal yang haram dan makruh. Itu takwa. Baik. Jadi kerana apa tak boleh paksa bagi yang belum Islam untuk masuk Islam? Kerana apa? Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Akan tapi hidayah itu wajib diusahakan oleh seorang individu. Kerana apa? Kerana kita ini manusia diberikan akal fikiran yang waras untuk memilih sama ada petunjuk, yakni hidayah, ataupun sebaliknya, namanya dhalalah. Dah tahu jalan ni bawa pada kebaikan, bawanya kita lah dah tahu jalan ni akan menunjukkan kita untuk pergi ke KL, bawanya kan. Kita ada banyak pilihan, sama ada ikut highway ke ikut jalan lama, tak kisah. Yang penting kita tahu selamat. Tiba-tiba dia boleh buat pandai-pandai pergi jalan yang mungkin tak pernah dilalui, ikut jalan dalam kelapa sawit ataupun jalan potong lain, jalan yang boleh menyebabkan kemudaratan atau bahaya dalam perjalanan. Pilihan sendirilah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini, kata Nabi, adalah merupakan jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan ikut jalan yang lain, saya kamu akan berpecah belah daripada jalan yang benar tadi. Demikianlah bila dah masuk Islam, tidak ada pilihan. Pilihannya untuk membuat segala kebaikan, meninggalkan segala larangan. Maka itu je pilihan. Untuk pilih pilih jalan yang bertentangan dengan syariat, itu memang tidak dibenarkan. Boleh buat, tapi lahu iqabun, baginya ada hukuman. Lu fikirlah sendiri, ya. Baik. Tadi hidayah itu wajib diusahakan, ya. Kerana apa? Walaupun tadi kita mendoakan akan hidayah bagi orang lain. Umpamanya Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Talib itu sangat banyak membela perjuangan baginda daripada Rasulullah kecil lagi kan. Setelah mana Datuk Rasulullah itu meninggal dunia, Abu Talib pada usia 8 tahun, maka Nabi dia pun dibela dan juga dibela oleh baksanya Abu Talib. Sehingga Abu Talib ini mendahulukan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Kerana apa? Keberkatan yang ada pada anak saudaranya itulah, iaitu Muhammad. Sampai dah dewasa, dah Rasulullah, dah turunnya wahyu pun, Rasulullah dia juga yang membela daripada adik-beradiknya yang lain. Ini pak saudara Muhammad yang lain lah, supaya tidak menyakiti Muhammad. Dan tapi bila mana dia nak meninggal dunia, maka Rasulullah kata, ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakanlah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu berseru Allah. Maka Abu Jahal dan juga bapa saudara yang lain kata, oi Abu Talib, takkan kalau nak meninggalkan jalan untuk nenek moyang kita kerana anak saudara yang tak betul ni, si Muhammad ni. Jadi sampai Rasulullah berdoa sedemikian dan dapat wahai Allah, berilah hidayah kepada bapa saudaraku ini, kenapa telah banyak membela perjuangan Nabi, sehingga sanggup dicaci maki di pulau dan sebagainya tadi kerana membela perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah jawab dengan tegas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak boleh beri hidayah siapa yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah beri hidayah kepada yang Allah kehendaki. Demikian, hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Pelajaran yang kedua, itulah syarat untuk selamat dan terpelihara imannya ialah bila telah beriman tadi, ialah dengan yang pertama sekali mengingkari yakfur bitaghut, mengingkari taghut. Taghut ni maknanya yang melampaui batas. Maknanya melampaui batas. Fa amma man tagha wa asal hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat yang lain Allah menyebutkan fa amma man tagha, siapa yang melampaui batas, wa asal hayatid dunya, dan melebihkan kehidupan dunia. Bukan tak boleh ambil dunia, tapi lebih sangat. Masa nak sampai maghrib tu lagi pasar malam. Pasar malam sebelah masjid taman cenana umpamanya, taman cai masai. Nak pergi masjid surau, jumpa pasar malam dulu. Singgah pasar malam dululah. Itu dia, mengutamakan kehidupan dunia. Padahal balik maghrib boleh lagi pergi semalam, kan? Bukannya dah habis.
Fa innal jahimah hiyal ma'wa, siapa yang membuat demikian sungguhnya neraka jahimlah tempat dia kembali. Standby lah kalau berani kan. Jadi jangan yang berani-beraninya melakukan perkara yang melampaui batas. Dan tentu masjid sebelah pasar malam sembahyang dulu. Itu termasuk tarak. Siapa yang cari syarat yang pertama untuk selamatkan iman dia, bila telah beriman tadi, ialah satu, mengingkari apa yang melampaui batas dalam apa juga perkara dalam apa juga aspek kehidupan yang melampaui batas. Seterusnya yang keduanya, wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah Ta'ala, yakni yakin dengan apa juga Allah telah pun tentukan bagi diri itu adalah yang terbaik, walaupun dia tidak suka. Memanglah ini dengan pandemik yang panjang ini kita rasa ya Allah apalah bagi wabak banyak-banyak ni kan, bersama dah budak-budak baru nak buka sekolah ni kan. Hari ni buka sekolah 1 bulan Mac. Dah setahun nak sekolah daripada bulan 3 tahun 2020. Ada hikmah. Maka kita dapati hikmah yang paling besar, ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang beriman ni semakin dekat dengan masjid, surau selalulah. Pasal pergi masjid surau pasal apa? Tak boleh ke mana-mana nak pergi. Pendapatan pun terhad, bajet pun tak ada. Pergi surau lah, di masjid kan. Malah di setengah-setengah tempat banyak pula yang menginfakkan makanan. Kalau kami taman cendana tu banyak. Lepas Zuhur ada makanan, lepas masa ada orang infak kadang-kadang. Lepas maghrib memang pastinya ada, lepas isyak kadang-kadang 2-3 orang yang infak. Maka demikianlah. Yakin akan apa ni, takdir Allah itu adalah yang terbaik walaupun tidak disukainya. Maka dengan demikian inilah yang apa janji Allah Taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang buat demikian, mengingkari apa yang melampaui batas lalu dia meninggalkannya dan kembali kepada jalan Allah Taala. Yang kedua, yakin akan semua yang Allah tetapkan itu yang terbaik lalu dia menurutinya, maka sesungguhnya dia telah pun berpegang kepada urwatil wuthqa, iaitu simpulan tali yang sangat teguh. Lan fisamalah, tidak akan putus. Tidak akan dia putus selama-lamanya, tak pisah lagi dengan agama tersebut. Dengan demikian inilah dia dua syarat untuk menyelamatkan iman. Setelah kita tadi pilih jadi orang beriman, bahkan bertuan kita sejak lahir daripada keluarga yang beriman, kita telah pun mana secara fitrahnya itu telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali penjelasan yang ketiga ialah wallahu wasi'un, wallahu sami'un alim. Karena Allah Taala itu Maha mendengar. Jangan apa juga Allah tu Maha mendengar, jadi jangan kita ni bila Allah tu Maha mendengar walaupun bisik-bisik ke dan sebagainya tadi, maka pastikan bila nak bercakap tu biar yang baik-baik aja. Kerana apa, Nabi pernah berpesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar saja. Kalau tak benar, diam. Kan? Maknanya siapa yang tak cakap banyak ni sebenarnya dia itulah orang yang sebenarnya beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau membebel tak tentu arah ataupun cakap yang tak ada tujuan atau apa lagi menyebabkan melecehkan orang lain, membuat orang lain ketawa dan sebagainya tadi, kerana percakapan tadi, maka itu paling kurang pun tak sempurna iman. Taklah kata tak beriman, tapi tak sempurna iman. Nabi masuk satu masjid, kemudian Nabi tengok beberapa orang pemuda sedang ketawa-ketawa kecil, senyum berbual tawa. Ya Rasulullah, okey. Selama terus solat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian Rasulullah keluar semua tengok dia masih lagi duduk di situ berbual kosong dan ketawa-ketawa, walaupun tak kuat lah kan. Nabi tak marah, Nabi senyum, tapi Nabi kata apa? Lau ta'lamu ma a'lamu la bakaitum katsira wa dhahiktum qalila. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa, banyak menangis. Jam 3 orang muda tadi terus tak terhenti. Dia dah. Yang keduanya, Allah Maha mengetahui, iaitulah sama ada yang terserang ataupun tersembunyi, dan dengan takluk inkisyaf. Ilmu Allah itu meliputi semua yang terang maupun yang tersembunyi. Wallahu alam. Sama kita berdoa supaya dapat iktibar
dan dapat kita beramal dengan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu dan ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat apa yang Kau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal istiqamatu wal 'amalu bihi wal ikhlas. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami dalam untuk ilmu dan beristiqamah padanya dan beramal dengannya dan ikhlas. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Ya Allah, Tuhan kami berlindung denganmu daripada sopak, gila, kusta dan juga COVID-19 serta yang sewaktu dengannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Allah ta'ala bi haqiqatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.